Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma rabbana zidna ilman wa amalan ya akramal akramin. Amma ba'd. Qala al-musannifu al-faslu al-thalith min kitabi qawa'idi al-aqa'idah fi lawami'i al-adillati al-aqidah lil-aqidah التي ترجمناها بالقدسي فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ميز إصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بالهداية إلى دعائم الدين وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين ووفقهم لاقتداء بالسيد المرسلين حتى قوله وعلموا أن بناء الإيمان على هذه الأركان وهي 4 ويدور كل ركن منها على 10 أصول. الركن الأول في معرفة ذات الله تعالى ومداره على 10 أصول وهي علم بوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وأنه سبحانه ليس مختصا بجهة ولا مستقرا على مكان وأنه يرى وأنه واحد. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita menyambung kitab Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita semua tahu Al-Imam Al-Ghazali ini seorang ulama yang cukup hebat, yang cukup alim, dan beliau telah mengarang beberapa buah kitab yang besar yang menjadi rujukan umat Islam daripada dulu sampailah sekarang, termasuklah ke dalam alam Nusantara kita ini, alam Nusantara Melayu ini. Di antara kitabnya yang paling masyhur ialah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, ihya mana menghidupkan, lampu pencerahan. Ulumuddin mana ilmu-ilmu agama. Mana kitab dia bertajuk Cahaya kepada Ilmu-ilmu Agama, memberi gambaran bahawasanya kitab dia ini sebenarnya banyak membuat penjelasan, banyak memberi kefahaman kepada kita semua. Lantara itulah kitabnya ini bagi kita, khususnya umat Islam di Malaysia, di tanah Asia Tenggara ini, memang cukup hebat. Bahkan tidak ada mana-mana institusi pengajian, tidak ada mana-mana pelajar agama tak dapat tidak dia akan melalui belajar kitab Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Al-Imam Al-Ghazali ini ulama yang disebut mutaakhirin, ulama yang terkemudian, sebab beliau dilahirkan tahun 500 Hijrah. 500 Hijrah, lebih kurang 500 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dengan ulama-ulama macam kita sebut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, termasuk Imam Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu imam yang awal-awal tu. Itu tahun 100, tahun 200 Hijrah. Imam Ghazali ni tahun 500 Hijrah. Mana 300 tahun
Jauh perbezaan dengan ulama-ulama yang disebutkan tadi. Tapi mengapa kitab-kitab Imam Ghazali dianggap setanding maupun setaraf dengan kitab-kitab ulama terdahulu? Kerana kitab dia Ihya Ulumuddin. Kitab dia Lightning of the Islamic Science. Kalau terjemahan dalam website saya pun tak tahu tepat ke tidak. Pencerahan kepada ilmu-ilmu agama. Seseolah selepas beberapa ratus tahun umat Islam ditinggalkan oleh golongan sahabat, oleh golongan tabi'in, bercampur fitnah, bercampur kebatilan, bercampur perkara-perkara mungkar, maka Imam Ghazali Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia untuk dia memberi balik pencerahan apakah maksud agama itu yang sebenarnya. Dan tidak ada ulama, bukan tidak ada, jarang lah, bukan kata tidak ada, jarang ulama yang mampu menulis sebuah kitab yang membincangkan agama daripada A sampai Z, daripada awal sampai akhir, daripada bermula bab akidah, campurlah bab fiqh, sampailah kepada bab kita panggil akhlak ataupun dikenali dalam kita masyarakat kita sebagai ilmu tasawuf. Ulama yang boleh mengarang ilmu agama secara keseluruhan daripada awal sampai akhir jarang sekali, antaranya ialah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Lantara itulah beliau dikenali. Bukan beliau diagungkan kerana peribadi, tapi beliau diagungkan kerana hasil karya dia, hasil penulisan dia. Tuan-tuan kena bayangkan, bila kita sebut kitab karangan ulama terdahulu, bukan macam buku zaman sekarang. Okay? Bukan macam buku hanya apa dia dalam 50-60 line, okay? Dan hanya sebiji. Ulama ni bila dia karang kitab, paling kurang satu kitab itu ada 4 jilid. Kalau kita sebut bentuk Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ni, ada 4 tu. 4 naskah Quran tu, itu baru satu kitab bagi ulama. Bahkan kalau tuan-tuan pergi ke maktabah perpustakaan Islam, tuan-tuan boleh tengok ada kadang-kadang satu kitab itu namanya satu kitab, tapi sampai 10 jilid, sampai berbelah-belah jilid. Itu dikarang oleh seorang manusia tanpa ada rujukan Google maupun YouTube. Tuan-tuan boleh bayanglah macam mana mereka mampu memahami, mampu menghuraikan, mampu mengingat, sehingga kan mampu menulis sebuah kitab yang panggil kitab satu kitab tapi beberapa naskah ataupun jilid. Itu kehebatan ulama Islam mengarang kitab pada zaman dahulu dan menggambarkan betapa hebatnya umat Islam, ilmu Islam pada ketika itu. Jadi antara kehebatan itu ada pada Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Dan satu perkara yang selalu bila kita melihat, menilai, mengkaji kitab-kitab karangan Imam Ghazali, Imam Ghazali banyak bercakap tentang akidah. Imam Ghazali banyak fokus, banyak menekankan dalam bab akidah. Termasuklah kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa buah kitab lain yang semuanya menekankan kepada akidah. Akidah bagi Imam Ghazali ialah cara kita beragama. Dan cara kita beragama mestilah tulus, mulus, suci, bersih. Itu Imam Ghazali. Itu akidah umat Islam. Mestilah suci, bersih, tanpa ada sedikit pun kekotoran, tanpa ada sedikit pun kebatilan, tanpa ada sedikit pun penyelewengan. Dan Imam Ghazali mampu menyebut penyelewengan-penyelewengan yang berlaku pada zaman dia. Beliau mampu menulis dan beliau mampu menangkis hujah-hujah, menepis dakwaan-dakwaan yang dikemukakan oleh kekotoran-kekotoran, kebatilan-kebatilan yang cuba dibawa masuk dalam akidah umat Islam.
Ini kehebatan Imam Ghazali. Imam Ghazali memang tegas dalam bab akidah. Kalau tuan-tuan baca kitab Imam Ghazali, boleh katakan agak keras Imam Ghazali dalam bab akidah. Dan Imam Ghazali tidak teragak-agak. Imam Ghazali tidak teragak-agak untuk menghukum sesat kepada mana-mana pemikiran, kita sebut pemikiran yang bercanggah dengan agama. Pemikiran tidak berlandaskan kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan, yang tidak berlandaskan kepada Nabi SAW, yang tidak sama dengan apa diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ridwanullahi alaihim. Ini Imam Ghazali, ketegasan daripada pemikiran, sehingga kan pemahaman, pengolahan, penghuraian Imam Ghazali itu relevan sampai zaman sekarang. Kalaulah saya sebut sebagai contoh, zaman sekarang kita bukan setakat ada akidah Islam, kita ada pemikiran-pemikiran yang lain yang disebut sebagai pemikiran sekularisme, pemikiran liberalisme, pemikiran LGBT dan sebagainya. Ini semua pemikiran-pemikiran yang bercanggah dengan umat Islam, yang mana kalau ada Imam Ghazali pada hari ini, kata setengah ulama, pasti beliau akan mengarang Ihya Ulumuddin yang kedua untuk menangkis pemikiran-pemikiran yang karuk-maruk ini. Kerana apa? Kerana bagi Imam Ghazali dan bagi kita umat Islam, akidah kita mesti betul-betul 100% mesti tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada bercampur dengan benda lain. Kalau air, kita minum air bukan bercampur dengan kekotoran, debu pun tak mau. Kalau kita ibaratkan akidah ini sebagai air, bila kita nak minum air itu, air yang kita pastikan itu bukan setakat tidak ada kekotoran, debu pun kita tak mau pada gelas itu. Itulah akidah yang cuba ditegaskan oleh Al-Imam Ghazali, kerana Al-Imam Ghazali melihat tidak ada perpaduan, tidak ada kesatuan dan tidak ada kejayaan bagi umat ini melainkan apabila mereka bersatu di atas akidah yang cukup jelas. Dan ternyata Imam Ghazali tulis Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini, kalau kita baca kitab-kitab dia, kebanyakan dia banyak menekankan kepada pemikiran yang kita sebut akidah, yang kita sebut dengan perkataan zaman sekarang sebagai pemikiran. Dia Imam Ghazali ini jangan semata sebab tasawuf. Kadang-kadang orang sebut Imam Ghazali bab tasawuf, itu satu bab. Tapi Imam Ghazali ini ulama yang cuba membawa agama balik kepada lelasan yang tepat sekali. Dan itu satu perkara yang bukan mustahil kalau kita melihat kepada senario semasa Imam Ghazali itu hidup. Tahun 500 Hijrah ni tahun umat Islam bergolak dengan pelbagai fitnah, baik fitnah berbentuk yang tersurat maupun tersirat. Tersurat maksudnya berperang satu hal, umat Islam diperangi secara fizikal oleh musuh-musuh Islam, termasuk Kristiannya, termasuk Mongolnya pada masa itu, menyerang, cuba mengalahkan, mengasah umat Islam. Dalam masa yang sama umat Islam cuba dikalahkan dari sudut tersiratnya pemikirannya. Antara pemikiran yang ada pada masa itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahmatullahi alaih, antaranya pemikiran falsafah. Dan falsafah ini, kalau kita melihat kepada karangan Imam Ghazali, bukanlah bermaksud falsafah yang kita fahami sekarang ni. Bukan falsafah tu, tidak. Falsafah pada Imam Ghazali merujuk kepada ahli-ahli sains yang cuba mengukuhkan, mengutamakan pemikiran ideologi sains melebihi agama. Sehingga kan ada setengah mereka mengatakan sains segala-galanya mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersikap sebagai mulhid, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran falsafah yang cuba ditentang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan kalau tidak keterlaluan saya menyebut, Al-Imam Ghazali menghukum sesat
kepada beberapa tokoh saintis Islam pada masa itu, antaranya Al-Biruni. Ibn Sina. Antaranya Ibn Sina antaranya yang dituduh, yang dihukum sesat oleh Al-Imam Ghazali kerana membawa pemikiran yang bercanggah dengan akidah. Al-Imam Ghazali bukan menghalang sains, tapi Al-Imam Ghazali menghalang pemikiran sains yang cuba mengutamakan sains, yang cuba mengutamakan keajaiban penemuan sains melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Itu. Pada masa itu juga umat Islam diserang dengan pemikiran batiniyah. Batiniyah ni kalau kita sebut dengan istilah mudah, ajaran sesat. Apa maksud ajaran sesat? Ajaran sesat ni selalu dia menggunakan Quran tapi untuk kepentingan dia. Itu dipanggil batiniyah. Batiniyah ini ialah golongan ajaran sesat yang menggunakan Quran, menggunakan hadis, menggunakan nama Islam tapi untuk kepentingan dia. Kadang-kadang dia mentakwilkan ayat Quran dengan maksud yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Baca ayat tapi maksud lain. Ini batiniyah. Dan batiniyah ini bermulanya kepada mazhab yang kita panggil sebagai mazhab Syiah pada hari ini. Batiniyah. Dan batiniyah ini, perangai batiniyah ni, mungkin batiniyah zaman Imam Ghazali dah tak ada dah, tapi pemikiran perangai batiniyah tu ada sampai sekarang ini, masih kekal. Kadang-kadang kita lihat sebagai contoh, ada beberapa tokoh agama kita cuba mengutarakan contoh macam lirik-lirik lagu, yang kadang-kadang nampak memuja syaitan. Ini contoh-contoh batiniyah. Ada pula macam kursus-kursus motivasi, kursus-kursus motivasi guna ayat Quran tapi diterjemahkan dengan maksud yang bukan sebenar. Ini panggil batiniyah. Dia guna ayat Quran tapi untuk dengan maksud yang tidak betul. Ini juga disebut dan ditentang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Dan satu lagi yang ditentang oleh Al-Imam Ghazali ialah ilmu kalam. Perbahasan ilmu kalam yang terlalu membahaskan ketuhanan dengan logik akal. Okey. Tuan-tuan perlu ingat, ilmu kalam ini timbul lebih awal pada Imam Ghazali. Timbul di zaman tahun 300 Hijrah yang kita terkenal dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Pada masa ini dua ulama ini berusaha keras untuk berhujjah dengan golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, golongan Jabriyah yang cuba kadang-kadang mengelirukan umat Islam. Okay? Mereka menggunakan logik akal banyak untuk menentang golongan ini. Namun selepas beberapa ratus tahun, terkadang-kadang ilmu kalam itu digunakan dengan cara berlebihan, dengan maksud yang tidak sepatutnya, bukan di tempatnya. Lalu Imam Ghazali menentang ilmu kalam. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya dan pernah kita baca, ilmu kalam ini hanya digunakan oleh doktor pakar pada waktu darurat kerana dia ubat yang tersangat-sangat kritikal. Ubat yang kita panggil macam ubat yang ada unsur dadah, yang kalau silap guna menimbulkan susah kepada, mudarat kepada umat Islam. Maka Imam Ghazali juga menentang ilmu kalam. Imam Ghazali menggerakkan kita balik kepada pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali. Walaupun Imam Ghazali sendiri dalam kitab dia juga mengutarakan pemikiran ilmu kalam, tapi beliau tidak galakkan. Itu hanya beliau gunakan sebagai hujah bagi menggambarkan ketokohan beliau, kealiman beliau dalam ilmu akidah. Itu gambaran sikit sebanyak tuan-tuan sekalian. Lepas kita COVID-19 ni, kita cuba ulang kaji sikit ilmu tauhid. Apakah ilmu tauhid? Apakah falsafah? Kita sebut macam falsafah ni. Apakah matlamat kita baca ilmu tauhid? Hanya semata-mata nak tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dan tawajuh ini tidak dapat tidak mestilah kembali kepada bagaimana Al-Quran Allah Taala terangkan dirinya kepada kita. Tidak boleh dengan pemikiran-pemikiran lain
yang luar daripada kerangka pemikiran tauhid yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita melihat kepada halaman 123 dalam bab Al-Faslu Thalith, fasal yang ketiga, kitab Qawaid Al-Aqaid, kitab tauhid, Imam Ghazali tulis dengan nama Qawaid Al-Aqaid, kaedah-kaedah beragama. Kaedah maksud rukun, rukun akidah, teras akidah, foundation akidah. Terus sebut memang kita nak bertauhid, tapi apakah teras dia? Supaya apa? Supaya kalau kita dapat faham, dapat betul-betul menghayati teras rukun akidah ini, dengan bahasa mudah, kita tidak mungkin akan bergoncang, tak boleh akan ditiup oleh mana-mana cubaan yang cuba melirukan kita, yang menyesatkan kita. Ada sebut qawaid al-aqaid, kaedah-kaedah berakidah. Fi lawami al-adillah lil aqidah allati tarajamnaha bil Quds. Pada kita merenung dalil-dalil bagi akidah yang kami terjemahkan dengan Al-Quds, bil Quds, dengan Al-Quds. Istilah Al-Quds, suci, yang digunakan oleh Al-Imam Ghazali dalam masalah mentafsirkan al-aqidah. Kalau kita melihat Imam Ghazali, dia kata segala perbahasan ilmu akidah ini semuanya terkandung pada perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala perbahasan ilmu akidah, keyakinan kita ini, dia tak pergi lain melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Ghazali menghuraikan maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sebagai kesimpulan yang agak awal sedikit, kita mendapati huraian yang cuba dibawakan Imam Ghazali, seseolah cuba meletakkan Allah di tempatnya. Apa maksud meletakkan Allah di tempatnya? Kadang-kadang ada orang mentafsirkan la ilaha illallah dengan maksud yang lain. Kita terjemah tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah. Okay? Yang disembah, yang layak disembah, yang sebenar-benar Tuhan. Tetapi kalau kefahaman yang tidak jelas, ada cubaan-cubaan kekotoran yang diterjemah dalam sejarah Islam ini, menterjemahkan dengan pelbagai terjemahan. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar wujud. Ada. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar diminta tolong. Kerana mereka cuba menggugat umat Islam melalui kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Imam Ghazali beritahu, asal yang pertama sekali ialah kita mesti faham, mesti tegas dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang menjadi asas kita masuk Islam. Kita masuk Islam, kita ucap syahadah, kita mesti faham apakah maksud syahadah itu sendiri. Imam Ghazali menghuraikan tauhid dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini cara Imam Ghazali yang berbeza daripada ulama-ulama lain. Okay? Terkandung semua teras-teras akidah pada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sebut ada 4 fasal semua. Kalau kita ulang kaji sekejap, kita pernah baca. Imam Ghazali sebut وعرفوا أن كلمة الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول. Kata dia, kita semua tahu bahawasanya dua kalimah syahadah secara ringkasnya mengandungi 4 unsur. Unsur pertama, kita nak mensabitkan, mensabitkan zat Allah Ta'ala, kita nak mensabitkan sifat Allah Ta'ala, kita nak mensabitkan perbuatan Allah Ta'ala,
Dan keempat, kita nak mensabitkan kejujuran sidqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia benda. Itu je kata dia. Secara ringkasnya, bila kita sebut la ilaha illallah, kita nak bincang, kita nak faham, kita nak jelas, kita nak yakin tentang siapa Allah, kita nak yakin sifat Allah, kita nak yakin perbuatan Allah Ta'ala, dan kita nak meyakin siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 perkara. Okay. Wa alimu anna bina'al iman ala hadhihi al-arkan wa hiya arba'atun wa yaduru kullu ruknin minha ala asyrati usul. Jadi secara panjang lebarnya kata dia, kalau kita bahas setiap unsur ini ada 10 perbahasan. Elemen mensabitkan Allah, zat Allah, mensabitkan sifat Allah Ta'ala, mensabitkan perbuatan Allah Ta'ala, mensabitkan kebenaran Nabi Ar-Rasul. Setiap ini ada 10 perbahasan. Ada 10 perkara yang perlu kita faham. Itu cara Imam Ghazali. Walaupun agak kadang-kadang kita rasa terlalu berat, tapi apabila kita renung kembali, rupa-rupanya inilah yang menyebabkan kalaulah umat Islam tak faham, ia akan berlaku kekeliruan. Dan kalau kita betul-betul faham 4 elemen ini dengan perbahasannya yang 10 setiap elemen, kita akan teguh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu perkara, bila kita sebut tauhid, ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Ta'ala, kita kena faham, bukan kita nak katakan Allah Ta'ala itu satu, sebab Allah Ta'ala itu memang esa. Tauhid ni kita, hati kita, keyakinan kita, macam mana kita nak mengesakan Allah Ta'ala. Itu tauhid. Matlamat tauhid ini kita sebagai hamba Allah Ta'ala, makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, bagaimana kita nak bina keyakinan bahawa kita tak mahu kata Allah Ta'ala ini dua. Allah Ta'ala ini satu dan memang benar-benar satu. Bagaimana kita nak buktikan keyakinan itu? Itu dia panggil tauhid. Tapi kalau tauhid, bukan tauhid itu terjemahkan sebagai Allah Ta'ala itu esa, sebab memang Allah Ta'ala itu esa. Tapi kita, dalam keadaan Allah Ta'ala itu esa, adakah kita benar-benar mengesakan Allah Ta'ala? Maka usaha kita untuk mengesakan Allah Ta'ala itu dipanggil sebagai ilmu tauhid. Sebab itulah Imam Ghazali bahas betul-betul supaya kita betul-betul benar, tepat mengesahkan Allah Ta'ala. Kita tidak menduakan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kesyirikan ini, kita sebut tauhid, lawan dia syirik. Syirik ini ada syirik yang besar, daripada pagi sampai petang memang syirik. Tapi ada yang syirik yang kadang-kadang dia tiba-tiba, tempat-tempat tertentu. Pagi dia tauhid, tapi kadang-kadang petang dia syirik. Ada pagi dia syirik, petang dia bertauhid. Ini pun kita tak mahu. Partially ataupun fully, sama ada fully syirik ataupun partially syirik, kita tak mahu semua. Syirik kita kena ketepikan. Ibarat tadi, air yang kita nak minum bukan semestinya bebas daripada kekotoran, debu pun kita tak mahu. Itu yang akidah yang cuba diterapkan oleh Islam, oleh baginda Nabi SAW. Tujuannya biar kita merasakan Allah Ta'ala itu segala-galanya. Kita meletakkan Allah Ta'ala itu di hadapan, bukan dalam hal ibadah, salat Allah Ta'ala, tapi kehidupan, kekayaan, duit, kemewahan, tak ada. Biarlah dalam masjid pun ada Allah, luar masjid pun ada Allah. Biarlah pagi Allah, mengambil wudu pun ada Allah, mencari rezeki pun ada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita berjaga pun Allah Ta'ala, kita mengharapkan Allah Ta'ala. Dalam tidur pun kita mengharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semasa hidup kita mengharapkan Allah Ta'ala. Dalam kubur esok pun kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua ini tak mampu kita nak capai melainkan kita betul-betul memastikan tauhid kita benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tauhid ni kena ambil masa untuk kita belajar. Lepas belajar. Lepas belajar. Lepas belajar.
Dan saya selalu suka sangat sebagai orang yang ada faham-faham bahasa Arab, saya suka melihat kepada kitab-kitab karangan ulama-ulama yang besar. Ada orang tanya, apa tak baca Ihya Ulumuddin bahasa Melayu? Mapa baca? Saya baca bahasa Arab. Ihya Ulumuddin yang kita bincangkan dalam suasana yang ada ini, kita baca dalam teks Arab dia. Ada orang tanya saya, mengapa tak baca dalam bahasa Melayu? Saya tanya, ada keterjemahan bahasa Melayu Ihya Ulumuddin ni? Ihya Ulumuddin ni tuan-tuan sekalian, ada bahasa Melayu ke? Ada. Satu je ada. Siapa? Diterjemahkan oleh almarhum Profesor Buya Hamka. Buya Hamka dia mampu menterjemahkan Ihya Ulumuddin. Ulama yang kita sebut yang latest, yang terkemudian ini, antara yang mampu menterjemahkan kitab Ihya Ulumuddin ialah Buya Hamka. Dan Buya Hamka sedikit pengenalan yang mungkin kita sebut, kitab dia tulis lebih banyak daripada umur dia. Buya Hamka ni terkenal dengan menulis kitab, dan kalau orang tanya kitab dia sebanyak mana kitab dia tulis, dia menulis kitab, kita panggil karya, lebih banyak daripada umur dia. Kalau tak silap, Buya Hamka umur dia meninggal sampai umur 76 tahun, tapi dia mampu tulis kitab 77 buah. Jadi cuba bayangkanlah, maknanya dia mampu memanfaatkan umur dia dalam memberi ilmu kepada umat Islam. Dan satu hasil dia ialah kitab Ihya Ulumuddin terjemahan Indonesia, diterjemahkan oleh Buya Hamka. Saya tak jumpa lagi terjemahan Melayu Buya Hamka, tak jumpa terjemahan lagi kitab Ihya Ulumuddin. Ada pihak yang cuba beritahu saya kitab Siyarus Salikin. Ada sebuah kitab yang dipanggil sebagai Siyarus Salikin, yang dikatakan terjemahan Ihya Ulumuddin. Kitab ini apabila kita buat perbandingan, dia tak sama, lain. Kitab Siyarus Salikin ini bukan terjemahan Ihya Ulumuddin. Kalau tuan-tuan nak tahu, tak payah itu tuan-tuan ambil sekarang ni, download je, tak boleh berkitab, download je Ihya Ulumuddin bahasa Arab, free je, majanan, dalam mawaqi' elektroniyah, dalam website boleh ambil, dan cuba comparekan dengan Siyarus Salikin, kitab Jawi yang dikatakan terjemahan Ihya Ulumuddin. Tak sama. Mungkin kalau dalam setengah tajuk itu awal-awal je sama, dalam 2-3 baris je sama, lepas tu yang akhir tengah-tengah tu tak sama langsung. Jadi tak boleh kita, tidak tepatlah kalau kita nak mengatakan kitab Siyarus Salikin itu terjemahan Ihya Ulumuddin. Dan perkara ini tuan-tuan boleh compare sendiri. Dan ada beberapa pengkaji yang melihat terkadang-kadang dalam kitab Siyarus Salikin itu ada perkara-perkara yang tidak disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia macam tambah penambahan yang dibuat dalam kitab Siyarus Salikin, tidak ada dan tidak pernah diperjuangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan ada 2-3 perkara yang dikatakan bercanggah dengan pemikiran Al-Imam Al-Ghazali. Jadi sebab itulah bagi saya, apabila kita cuba mencari terjemahan Melayu, yang saya jumpa yang elok terjemahannya ialah kitab almarhum Buya Hamka. Jadi saya lebih suka membaca dalam teks Arab supaya kita betul-betul dapat memahami maksud yang cuba dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini ada dia punya syarah dia. Nama bertajuk Ithafus Sadah. Ada tajuk panjang saya lupa, dalam ada Ithafus Sadah yang menjadi syarah kepada Al-Imam Ghazali. Jadi kalau kita cuba berbincang, kita muzakarah, kita mengajar, kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, kita akan terpandu dengan syarah yang dikarang oleh ulama yang bertajuk kitab itu Ithafus Sadah, Tuhfatus Sadah. Tuhfah maknanya sagu hati, hadiah. Sadah, orang-orang yang ada kelebihan. Ithafus Sadah. Jadi sebab itulah saya lebih suka dalam kita pula di Masjid Negara
yang menjadi ikon negara, elok kita membaca kitab-kitab sebegini. Sekurang-kurangnya kalaulah kita tak dapat secara 100% pun, kita dapat memahami lebih kurang sedikit sebanyak apakah dia maksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada kaedah fiqh menyebut ma la yudraku kulluh ma la yudraku julluh la yudraku kulluh, atau kama qala. Sesuatu yang tak mampu kita dapat semua, jangan tinggal semua. Sesuatu yang kita cuba capai tapi tak dapat 100%, tak apalah, cubalah setangat mungkin. Jangan bila tak dapat 100% kita tinggalkan 100% tu, akhir kita dapat 0%. Jadi walaupun kitab Al-Imam Al-Ghazali ni sukar, bahasanya sukar, istilahnya sukar, orang kata berpeluh nak baca kitab dia. Nak baca tu kadang-kadang kita garu kepala, berpeluh nak cari lagi maksud, nak letakkan baris lagi. Tapi kita rasa puas, sesuatu yang boleh kita kongsi dengan masyarakat, pemikiran yang sebenar yang dikemukakan oleh ulama yang tak pernah dipertikaikan oleh mana-mana orang. Kitab itu iaitu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebab itulah saya prefer untuk kita membaca dalam kitab Arab. Jadi kalau kita kembali tadi, Al-Imam Al-Ghazali menyebut bahawasanya kalimah syahadah ada 4 elemen, dan elemen pertama ialah kenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifati dzatillah. Kita kenal zat Allah taala. Okay? Kita kenal zat Allah taala. Apa maksud kita kenal zat Allah taala? Pertama, kita tahu Allah taala itu wujud. Kita ilmu ni kita cuma tahu, tapi ilmu dalam istilah Arab bermaksud yakin. Yakin wujud Allah Ta'ala, yakin qidam Allah Ta'ala, yakin baqa kekal Allah Ta'ala, yakin bahawa Allah Ta'ala ni bukan jawhar, bukan jismun, bukan ardun. Ini pemikiran yang jawhar, jismun, ardun istilah yang cuba, istilah yang tak betul, yang cuba diserapkan dalam pemikiran akidah umat Islam. Tuhan ni macam sesuatu pula, tak. Dia bukan jismun, dia bukan jauhar, dia bukan ardun. Ini istilah. Dan Allah Ta'ala tidak bertempat. Laisa mukhtassam bijihah, tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak mustaqiran ala makan, tidak bertempat, berada dalam satu tempat yang khusus, tak ada. Wa annahu yura, Allah Ta'ala akan dapat dilihat pada hari kiamat. Kita dapat lihat Allah Ta'ala secara nyata. Mengapa Imam Ghazali sebut melihat Allah Ta'ala ni ada isu ke? Ada. Kerana ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Qadariyah yang cuba menyebut bahawa nikmat di akhirat ini hanya khayalan semata-mata. Nikmat syurga, nikmat neraka ini, nikmat neraka, azab neraka merupakan khayalan semata-mata. Jadi melihat Allah Ta'ala ni macam satu benda yang tidak real, benda yang tidak sebenar. Tapi tidak. Akidah umat Islam menyebut orang mukmin di hari akhirat antara nikmat paling besar ialah dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa annahu yura, Allah Ta'ala ini akan dapat dilihat pada hari kiamat. Wa annahu wahid, dan Allah Ta'ala ini satu. Itu elemen pertama berkaitan dengan akidah umat Islam, berkaitan dengan elemen kenal zat Allah Ta'ala. Ar-ruknu tsani, yakin mengenal sifat Allah Ta'ala. Dan kenal sifat Allah Ta'ala bermaksud yakin ilmu, tahu, yakin Allah Ta'ala itu hayyun, hidup. Allah Ta'ala alim, mengetahui. Allah Ta'ala qadir, berkuasa. Allah Ta'ala murid, berkehendak. Apa dia nak jadi. Allah Ta'ala sami', mendengar. Basir, melihat. Allah Ta'ala mutakalliman, bercakap. Allah Ta'ala munazzahan an hulul al-hawadith. Allah Ta'ala ini dia dia bebas, dia bersih daripada mengambil tempat-tempat.
Kita sebut gitu. Wa annahu qadim al-kalam. Al-kalam Allah Ta'ala bersifat qadim. Ilmu Allah Ta'ala bersifat qadim. Iradah kehendak Allah Ta'ala bersifat qadim. Itu berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Ar-ruknul thalith, pada mengetahui af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut mengetahui, mengenali af'al Allah Ta'ala, bermaksud kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala, bahawa perbuatan makhluk ni, tindakan makhluk ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala, dan perbuatan makhluk hasil usaha makhluk, dan dia merupakan di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira. Allah Ta'ala ni bebas daripada nak mencipta, daripada terpaksa mencipta ataupun terpaksa menjadikan. Dia bebas nak cipta tak cipta, itu Allah Ta'ala. Okay? Allah Ta'ala tidak ditaklifkan sesuatu yang tidak mampu. Okay? Allah Ta'ala itu bersih. Allah Ta'ala tidak wajib atas dia untuk memilih mana lebih baik. Bukan macam kita kan kena buat yang ni, kena buat tak. Itu mutlak. Kebebasan Allah Ta'ala itu mutlak. Allah Ta'ala tidak wajib dengan syariat. Mana tak perlu dia buat kerana syariat suruh dia perlu buat. Tidak. Allah Ta'ala. Kebangkitan Nabi, kenubuwan Nabi dibuktikan dengan mukjizat. Ini merupakan maksud dalam elemen yang ketiga tentang perbuatan Allah Ta'ala. Okay? Adapun yang keempat, yang terakhir tentang dalam kalimah syahadah, elemen keempat, iaitulah mengetahui siddiq, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berkenaan dengan padang mahsyar. Kita yakin dengan kita membenarkan tasdik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kita yakin dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat antaranya. Yakin dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, Quran, hadis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Yakin dengan masalah kelebihan para sahabat dan sebagainya. Ini semua dibahaskan dalam setiap satu keyakinan tadi, dibahaskan dalam 4 elemen, yang semua 4 elemen tadi terkandung pada kalimah syahadah. Jadi Imam Ghazali cuba menyimpulkan semua dalam masalah ilmu tauhid. Duduk dia, poin dia, fungsi dia, pundak dia ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Hebat ni Imam Ghazali. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mampu dirungkaikan, mampu dihuraikan sampai peringkat tu sekali. InsyaAllah dalam kesempatan yang berikutnya kita akan cuba menghuraikan, kita cuba membaca, bukan menghuraikan, kita cuba membaca, mengulang kaji setiap maksud-maksud, elemen-elemen yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali. Mungkin berat, mungkin kita sukar untuk faham, mungkin agak-agak kita tak dapat memahami dengan betul, tapi sekurang-kurangnya kita cuba belajar apakah yang diturunkan oleh Al-Imam Ghazali rahmatullahi alaih dalam bab akidah ini. Saya rasa setakat itulah untuk ulang kaji, review kita, murajaah kita bab ilmu tauhid yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak faham, tuan-tuan boleh, tak perlu beli sekarang ni. Kalau beli mahal, boleh download je kitab Ihya Ulumuddin Arab, dah boleh download dalam komputer dan handphone, dan tuan-tuan boleh baca untuk tuan-tuan lebih memahami. Setakat itulah sekadar, insya-Allah mudah-mudahan dengan kesungguhan, keberkatan kitab Ihya Ulumuddin akan menjadi panduan buat kita semua di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.